Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ahli sadri wa yarsir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini dengan menggunakan kitab Rahiqul Maktum Safiur Rahman Mubarakfuri. Sebelum kita meneruskan pembacaan itu, suka untuk saya mengajak terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, bersama-sama kita merenung satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amri, yang bermaksud dialah yakni Allah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah, kitab dia besar tuan-tuan, dan ada para ulama mutaakhirin melakukan mukhtasar, melakukan ringkasan demi ringkasan, kerana kitab itu terlalu tebal, ya, berjilid. Ya, kitab itu mengandungi maklumat tentang ilmu tentang bagaimana keadaan, ya, setelah mana kita meninggal dunia esok. Ya, kita dah rasa bahawa dekat dunia ni inilah kehidupan kita. Ya, kalau kita senang, kalau kita gembira, kalau kita sedih, kita rasa inilah kehidupan kita. Betul. Tetapi kehidupan yang sebenar, yang abadi, yang kekal adalah setelah mana kita meninggal dunia esok. Hak tu, hak kehidupan yang sebenar-benarnya. Al-Imam Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah, di antara satu bab dalam kitab tu disebut bahawa di antara salah satu nama kiamat ialah Yaumut Talaqqi, yang bermaksud hari pertemuan, berasaskan dalil surah Al-Ghafir, liyunzir yaumat talaq. Allah SWT berikan peringatan kepada manusia, bagi tahu maklumat tentang esok ni kita akan bertemu dengan Allah. Kata Imam Qurtubi, pertemuan itu terbahagi kepada 4 keadaan. Sebelum kita masuk sirah, sebab lama dia kena panas enjin sikit. Lama kita tak berkuliah di surah ni. Yang pertama tuan-tuan, iaitu pertemuan antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang baru meninggal dunia. Kita dapat maklumat ada yang meninggal dunia disebabkan COVID-19 baru umur 30 tahun, ya. Ada umur 20-an baru Allah ambil nyawa dia. Allah ambil nyawa depa dulu. Ya, bila kita mati esok, kita akan jumpa dengan mereka. Siapa sebut ni? Imam Qurtubi dalam kitab dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi. Ya, bagaimana keadaannya? Dia akan bertanya keadaan penduduk dunia kepadanya ketika mana ditinggalkannya. Dia tanya kita, ya, bagaimana harta kita, bagaimana apa yang amalan hang yang terakhir yang hang buat, ya, bagaimana keluarga hang. Dia tanya habis kita. Jadi ustaz, macam mana, soalan apa lagi dia tanya? Jangan tanya saya lah, saya pun tak tahu. Tak ada pengalaman lagi. Cuma dah cerita dia akan berjumpa dengan kita, dia akan tanya. Pertama. Yang kedua tuan-tuan, pertemuan apa? Pertemuan di antara seseorang dengan amalan perbuatannya. Wah, ni hak kita takut ni. Hak ni yang sebagai tazkirah, peringatan untuk saya dan juga tuan-tuan. Allah bagi umur kepada kita, itu sebenarnya sangat bernilai. Umur ini. Orang duit banyak tak boleh bayar duit, aku nak jadi muda balik. Tak boleh.
Walaupun duit banyak macam mana sekalipun, dia tak boleh bayar supaya dia kembali kepada usia dia muda. Tak boleh. Begitulah umurnya. Bila dia mati esok, kalau amalan dia baik, amalan tu akan main teman dia. Kalau amalan tu sebaliknya, wal'iyadzubillah, ya, mengumpat, memfitnah, mencuri, tipu duit orang dan seumpama, wal'iyadzubillah, benda tu dia akan jadi teman kita. Kita tak mahu hak tu. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, pertemuan antara penduduk langit dan penduduk bumi. Kita baca dalam hadis kursi, hadis yang sahih. Ketika mana Allah SWT cinta kepada hamba ni, Allah pesan kepada Jibril, tolong bagi tahu kepada penduduk langit dan bumi bahawa aku sayang dekat dia. Ya, kalaulah Allah SWT murka kepada seorang hamba, Allah bagi tahu kepada Jibril, pesan kepada penduduk langit dan bumi bahawa aku murka kepada dia. Tuan-tuan boleh tengok ada keadaan apabila kehidupan orang itu dimurkai oleh Allah, kehidupannya tidak menjadi. Betul tak tuan-tuan? Kalau dia menega tak menjadi. Kalau dia kerja, orang ni kerja juga, dia pun kerja, tapi kerja dia tak menjadi. Ya, dia berkawan, orang ni pun berkawan juga, tak menjadi juga, tuan-tuan sekalian. Lagi sat-sat bergaduh. Tuan-tuan, ya. Yang keempat, yang terakhir, iaitu liyunzir yaumat talaq, pertemuan di antara makhluk, yakni hamba Allah dengan Tuhannya. Sebab tu Islam, apabila ada prinsip dan jati diri ni, orang Islam ni bila faham yang ni, lempak pi tak mana pun, dia akan jadi seorang manusia yang jujur. Dia akan jadi seorang manusia yang baik, seorang manusia yang amanah. Walaupun ketua dia, pengerusi dia, majikan dia tak tengok apa yang dia buat. Sebab dia tahu bahawa esok-esok ni aku nak pergi ke mana. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah yang panjang tu ya akan memberi manfaat kepada terutama dari saya dan juga tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Mubarak Furi. Saya tengok dekat muka surat ni 81 pada 21 bulan 3 tahun ni ya noh. Tahun ni ya. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, pertemuan lepas sirah ni macam itulah. Sebelum kita nak sambung hak baru tu, nak kena tarik. Nak bagi ada kesinambungan tu. Ya, kita dah cerita ini di antara satu bab yang besar, iaitu menceritakan tentang Maulidul Arba'una amman qabla nubuwah. Itu tajuk besar dia. Dalam kitab asalnya, iaitu 40 tahun sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tahu maklumat cerita pasal Nabi ni, umur 40 tahun ke bawah, umur 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 9, 15 tahun. Apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi? Tu cerita dia. Maka pertemuan lepas dipendekkan cerita, Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, ada nasyid pun. Hijaz ke intim atau? Intim kot. Intim dia buat nasyid. Kalau sahabat apa dia, para duat pendakwah kita dalam arena muzik ni, dalam nasyid ni, depa tak buat satu nasyid Halimatus Sa'diyah ke apa ke tuan-tuan, kita mungkin kadang-kadang tak kenal siapa Halimatus Sa'diyah ni. Ya, kita kena terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada mereka. Baik, tuan-tuan sekalian, Halimatus Sa'diyah ambil Nabi SAW sampai ke perkampungan Bani Sa'ad. Di mana perkampungan Bani Sa'ad? Di Jaziratul Arab, ya, dalam 100 km lebih begitu daripada pekan Mekah. Tuan-tuan, lepas ni kalau diberikan, dah beri dah kot, Saudi beri keizinan untuk pergi ke Mekah, ya, mesti ada SOP dan sebagainya. Tuan-tuan bagi tahu kat mutawif, ni saya nak pergi perkampungan Bani Sa'ad, Qaryatus Sa'ad. Dia tahulah, ya, kalau dia mengaji sirah, dia akan tahu tang mana perkampungan Bani Sa'ad. Ya, iaitu 100 km lebih daripada pekan Mekah. Ya. Apa tempat tu? Apa yang berlaku di tempat tu? Tempat tu adalah Nabi dijaga oleh ibu susuan Nabi SAW yang bernama Halimatus Sa'diyah. Itu cerita dia. Maka dipendekkan cerita, ya, Halimatus Sa'diyah tuan-tuan mendapat keberkatan apabila Halimatus Sa'diyah ambil Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan sebahagian daripada keluarga dan kehidupan dia. Ini berkat Rasulullah ni. Ya, berkat, bahkan batang tubuh Nabi SAW pun berkat. Ya, barakah batang tubuh Nabi SAW. Ya, apatah lagi hari ni kita nak sambut minggu depan Maulidun Nabi SAW. Ya, walaupun ada dipertikaikan tarikhnya, ala kullihat kita sambut itu atas kecintaan kepada Nabi SAW. Tentu sekalian. Baik, kita tengok malam ni.
Iaitu peristiwa syaqqus sadr. Apa maksudnya? Iaitu peristiwa pembelahan dada. Muka surat 82. Demikianlah Nabi SAW telah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, sehingga selepas sebulan mengikut pandangan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ni tuan-tuan, dia ulama sirah. Ya, ulama mutaqaddimin. Ya, ulama ni ada dua, ada tiga: mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'asirin. Mutaqaddimin 300 tahun ke bawah. Ya, seumpama seperti Ibnu Ishaq. Ya, yang kedua ulama mutaakhirin. Ya, seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal dan seumpamanya. Ini ulama mutaakhirin 300 tahun ke 300 tahun hijrah ke atas. Ya, mu'asirin ulama terkemudian, yakni ulama terkini. Siapa contohnya? Seperti Profesor Dr. Said Ramadan Al-Muti yang gugur syahid di Masjid Al-Muti di Damsyik, Syria. Seumpama seperti Syekh Al-Ghazali rahmatullah alaih yang mengarang kitab Fiqhus Sirah. Itu ulama mu'asirin. Ya, seperti Abu Hasan Ali An-Nanawi dalam Siratus Sahih, dalam kitab dia ada karang kitab. Itu semua ulama-ulama mu'asirin. Mereka merujuk kepada nukilan riwayat daripada ulama mutaqaddimin. Sebab tu bila kita baca sirah, pasal apa tak ada kata-kata Abu Hasan Ali An-Nanawi? Dia kan ulama sirah. Kenapa tak ada kata-kata Syekh Al-Ghazali? Sebab dia kan ulama sirah. Bukan macam tu, ya. Mereka merujuk kepada ulama mutaqaddimin, ulama yang awal. Itu maksud cerita dia. Sebab tu pengarang kitab kita ni dia bawa mai riwayat Ibnu Hisham. Begitu ya. Baik. Ibnu Hisham seorang ulama sirah, dia menyebut bahawa baginda menginjak usia 4 atau 5 tahun mengikut pandangan ahli sejarah. Ya, mengikut ahli sejarawan Islam, sekitar umur Nabi 4 ke 5 tahun. 4 ke 5 tahun ni tak besar mana ni. Tak masuk tadika lagi. Tak masuk taski lagi, tadika lagi, tak masuk lagi. 4 ke 5 tahun ni umur ni dari cerita ni. Maka terjadilah peristiwa pembelahan dada. Ya. Peristiwa pembelahan dada. Menurut Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawasanya Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang asyik bermain bersama-sama teman-teman sebayanya. Ya, atahu Jibril alaihi salam. Tuan, Nabi ni, ya, ana basyarum mithlukum yuha ilaih. Ini dalam surah Al-Kahfi. Allah SWT mewahyukan Nabi SAW menjadi seorang rasul, pembawa obor tarik itu di kalangan manusia. Di kalangan kita ni, di kalangan manusia. Tapi Allah berikan kelebihan. Allah pilih manusia bernama Muhammad bin Abdullah untuk menjadi rasul. Ya, maknanya apa? Maknanya segala tindakan Nabi itu boleh manusia kita ni tuan-tuan boleh jadi panduan dan ikutan. Sebab para ulama ada mengkaji kenapa Allah mengutuskan Rasulullah di kalangan manusia. Sampai macam tu ulama kaji. Ada para ulama mengatakan bahawa sebab tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa kami tak mampu nak ikut Nabi. Kami tak nak mampu nak ikut Rasulullah kerana Rasulullah bukan di kalangan manusia macam kita. Tak ada alasan dah. Ya, tak ada alasan. Nabi pun makan. Dalam Syama'il Muhammad dan Imam Tirmizi disebut bagaimana Rasulullah makan. Nabi makan dengan yang mana yang pendekat dengan Nabi SAW, dekat dengan kita. Itu adab dan akhlak. Anak-anak kita bila pergi rumah orang, ajak makan hak dekat dulu. Jangan nak pergi gelangkau ambil orang. Itu adab dan akhlak yang Nabi tunjuk. Ya, bagaimana nak berjalan, bagaimana nak memerintah negara, bagaimana nak mendepani orang yang musuh-musuh Islam. Semua itu dicerita dalam sirah supaya menjadi panduan, qudwatun hasanah. Baik, kembali kepada sirah. Jibril mengendongnya lalu membaringkannya. Cerita ni tuan-tuan ni berlaku ni betul dalam riwayat yang sahih yang dinukilkan oleh Imam Muslim. Bila Nabi duduk main-main dengan kawan-kawan dia, dengan kawan-kawan baginda Nabi SAW, Jibril mai. Lalu Jibril merebahkan batang tubuh Nabi SAW. Merebahkan batang tubuh Nabi SAW. Kemudian membelah dadanya. Belah dada ni. Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Tuan-tuan, hadis ni, riwayat ni terdapat dalam Sahih Muslim. Ada hadis dia. Bukan nak ambil tepi jalan riwayat ni. Tak, cerita ni memang betul berlaku.
Tuan-tuan boleh tengok dalam Babul Wahyi dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan, syarah Sahih Muslim. Apa maksud syarah? Syarah adalah para ulama mensyarahkan matan-matan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Kitab syarah yang paling autoriti. Faham tak tuan-tuan ni? Paling autoriti, paling terbaik mensyarahkan Sahih Muslim adalah Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi, hak paling kemah sekali. Ya, kalau dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Al-Asqalani. Begitu juga Ibn Battal dalam mensyarahkan Sahih Bukhari. Ini ulama-ulama yang mensyarahkan kitab-kitab induk dalam Masailul Ahkam kita. Imam Muslim, nak tengok syarah, tengok Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa ni? Imam Nawawi kata apa dalam peristiwa Syaqqus Sadr? Imam Nawawi kata apa? Apabila Jibril alaihi salam merebahkan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashaqqu an qalbah. Ya, Jibril membelah dada Nabi itu, iaitu pembelahan itu bersifat hakiki, walaysal majaz. Yakni apa maksud dia? Belah sungguh, bukan belah dalam ilustrasi ataupun mimpi, bukan. Macam doktor belah dada kita tu, contohnya kan, ada sakit ke apa, nak kena operate dan buang dan sebagainya, doktor belah, lepas tu cantum balik. Macam tu lah Imam Nawawi kata, memang belah sungguh. Sakit ke? Jangan nak tanya lah. Jangan nak tanya. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Imam Nawawi kata belah secara hakiki, belah sungguh, terbelah sungguh, ya, dada Nabi itu. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, inilah hadza hafdhus syaitan minka. Jibril alaihissalam beritahu, ini adalah sebahagian syaitan yang ada pada dirimu. Bukan bermaksud syaitan duduk dalam dada Nabi. Dah. Jibril nak beritahu bahawa inilah raja. Kalau iblis ataupun syaitan, dia boleh merosak hati manusia, dia pegang tang hati dulu. Tuan-tuan ni, dia kacau tang hati dulu. Dia racun dekat hati dulu, bagi hati rosak. Walaupun muka paras cantik, muka paras segak, kalau hati rosak, tuan-tuan, kehidupan dia akan jadi rosak. Ya, kehidupan dia akan jadi rosak. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Talbisul Iblis kalangan Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih. Iblis ni dia cerdik, tuan-tuan. Dia cerdik. Ya, di antara salah satu tugas iblis. Ya, di antara salah satu tugas iblis, tuan-tuan, dia kacau suami isteri, dia kacau ahli keluarga. Bila mana suami itu balik rumah, ada seekor iblis, anak iblis. Dalam sebut tu ialah anak iblis, tuan-tuan. Dia kacau hati kita, dia kacau minda kita, supaya tengok pasangan yang dia ni pasangan yang tak, memang dia tak suka. Balik rumah kira nak marah, balik rumah kira nak marah anak, ya. Isteri tak suka tengok suami pun tak suka, suami tengok isteri pun tak suka. Jaga-jaga. Tugas iblis memang macam tu. Dia cuba untuk merosak hati dan minda kita. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini Jibril alaihissalam bagi tahu bahawa ini dah. Ya, kalau kita jaga sungguh hati ni, maka insya-Allah seluruh kehidupan kita akan jadi baik. Baik. Jibril lalu mencuci gumpalan darah itu menggunakan air Zam-Zam dalam sebuah bekas emas. Ya, dalam sebuah bekas emas. Ya, Jibril berkeluar hati Nabi itu, dia letakkan dalam bekas yang dibuat oleh emas dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Ya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian mengumpulnya antara satu sama lain. Selepas mencucinya, Jibril membalut kembali gumpalan darah itu sehingga keadaannya pulih seperti semula, lalu dikembalikan ke tempatnya. Ini kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, tak perlu nak pergi masuk universiti, ambil dalam bidang medik, nak kena mengaji pula pada. Dah. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Ya, ini tugas Jibril alaihissalam untuk membersihkan. Kenapa berlaku peristiwa ni, tuan-tuan? Kenapa berlaku peristiwa ni? Apa hikmah di sebalik peristiwa Syaqqus Sadr ini, pembelahan dada Nabi pada usia Nabi 4 ke 5 tahun? Kenapa? Kerana, tuan-tuan, Nabi nak bawa satu risalah yang penting. Nabi nak bawa satu benda yang besar. Bila nak bawa satu benda yang besar, benda yang bersih, benda yang suci, mesti datang daripada jiwa dan juga hati yang bersih.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Berapa ramai orang di luar sana yang berpakaian seumpama seperti ulama, tetapi hatinya tuan-tuan macam ular dalam semua. Kan? Macam ular dalam semua. Mulut ni tuan-tuan, Allah, mana siapa yang dia tak kata, semua dia balut. Tuan-tuan sekalian, akhlak apa yang ditunjuk? Dr. Tariq Suaidan dalam wacana dia, ini seorang tokoh pendakwah hebat, dia katakan bahawa Islam ini bukan bawa akidah, Islam ini bawa agenda akhlak untuk mendidik tamadun manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini hikmahnya apabila nak bawa benda yang besar, bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita, baiki hati kita dan rawat hati kita. Hari ini tuan-tuan, sektor orang ekonomi yang paling melonjak naik, senang nak mudah jadi kaya, sektor kecantikan. Kan? Siapa yang terlibat dalam kecantikan ini mudahlah maknanya tuan-tuan, orang semua pekat nak jadi cantik. Hak gelap pun nak jadi putih, hak putih pun nak lagi putih lagi. Ada ubat ada dia punya produk lah. Tak salah, itu fitrah insan. Dia kata, ustaz ni apa dah ni, saya pengedar produk saya sikit. Tak. Itu fitrah insan. Nakkan kecantikan tak ada masalah. Tapi saya nak sebut bahawa ada orang hanya memikirkan kecantikan luaran, tapi melihat kepada sebenarnya bagaimana nak membentuk kehidupan dan hati dia sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, kembali kepada sirah. Sementara kanak-kanak tadi bermain bersama-sama baginda, telah lari menemui baginda, yakni ibu baginda, Halimatus Sa'diyah. Kawan-kawan yang duk main sekali tuan-tuan, dia tengok Nabi kena macam tu, dia berlari patah balik pergi mengadu dekat Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan, jangan duk campur lagi. Waktu ni Aminah tak jaga lagi. Mak kandung Nabi SAW waktu ni duduk di Mekah. Ayah Nabi sudah meninggal dunia. Tuan-tuan, itu cerita dia. Maka dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW. Bila tengok keadaan begitu, kawan-kawan Nabi umur sekitar macam tu lah, 5 tahun ke 4 tahun macam tu, bila tengok ada satu benda yang tergempar terjadi kepada Muhammad, dia pergi cari Halimatus Sa'diyah. Dia cari, wahai ibu, dia kata bahasakan ibu, Muhammad dicederakan oleh seseorang. Muhammad telah dibunuh. Ada mereka mengatakan bahawa Muhammad kena bunuh. Ya, budak lah, biasalah budak ni dia main-main cerita, budak Muhammad dah nak kena bunuh. Halimatus Sa'diyah dapat maklumat begitu. Dalam situasi ketakutan, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka bertemu dengan Nabi SAW waktu umur 4 tahun ke 5 tahun begitu. Ya, setelah sampai di sana, baginda terus menyambut mereka dengan senyuman berseri-seri, iaitu berubah berseri. Maknanya Nabi tak ada apa pun. Ya, senyum dalam keadaan senyum. Anas bin Malik berkata, aku ternampak kesan jahitan pada dada baginda Nabi SAW. Ini cerita setelah Nabi menjadi Rasul. Ya, Anas bin Malik bila tengok tuan-tuan, Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia banyak mulazamah dengan Rasulullah. Ya, dia ternampak dada Rasulullah ada kesan belahan terhadap batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu cerita dia pada umur 4 ke 5 tahun. Jadi maklumat sirah kita tahulah. Kita cerita umur waktu kecil macam mana Nabi. Ni peristiwa ada. Riwayat daripada mana? Riwayat Imam Muslim. Baik, seterusnya ila Ummul Hanun, iaitu kembali ke pangkuan ibu yang penyayang. Ya, kita tengok perenggan yang pertama, muka surat 82. Sejak wa khasyat alaihi Halimah ba'da hadhihi alwaqa'ah hatta radtuhu ila al-ummah. Sejak peristiwa pembelahan dada itu, Halimah mula risau akan keadaan baginda. Halimatus Sa'diyah ni orang yang baik. Ya, dia orang yang baik, dia orang amanah. Bila diberi tugas amanah untuk jaga Muhammad, ya, maka tuan-tuan, dia akan jaga dengan baik. Ya, dia akan pastikan anak jagaan dia ni dalam keadaan yang sihat. Ya, tak terbunuh dan sebagainya. Bila tengok berlaku saja peristiwa itu, Halimatus Sa'diyah tuan-tuan, dia takut bila mana Muhammad masih lagi duduk di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, meninggal dunia. Maknanya dia tak jaga betul-betul lah. Kan? Dia tak jaga betul-betul lah. Orang suruh jaga anak orang pergi elok-elok, orang mati di bawah jagaan hang. Macam tu. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab tuan-tuan kena ingat, saat bermula Halimatus Sa'diyah bawa Nabi SAW duduk dalam keluarga Nabi tuan-tuan, kawan-kawan Halimatus Sa'diyah tu nampak kesan keberkatan itu.
Nampak kesan keberkatan itu. Apa contoh keberkatannya? Tuan-tuan, Halimatus Sa'dah ni dia belah kambing. Tuan-tuan boleh tengok muka surat yang sebelum ni. Kalau tuan-tuan ingat, Halimatus Sa'dah dia belah kambing. Orang lain pun belah kambing juga. Sebab tu saya sebut bahawa ada orang hamba Allah yang diredai dan rahmati oleh Allah. Kehidupan dia, tuan-tuan, tak sama. Walaupun kesannya tak sama. Walaupun tempat dia samalah. Tempat kerja sama, tapi kehidupan dia tak sama. Keberkatan itu berbeza. Halimatus Sa'dah dia belah kambing, orang lain pun belah kambing juga. Ya, kambing dia tu makan tempat yang sama, orang lain pun makan tempat yang sama. Tiba-tiba disebut dalam riwayat yang sahih, kambing yang dibelah oleh Halimatus Sa'dah dan suaminya, tuan-tuan, kambing dia sangat sihat, dan susu-susu yang dibelah oleh Halimatus Sa'dah dan suaminya banyak berbanding dengan orang lain. Maka tuan-tuan, Halimatus Sa'dah nampak ini kesan kita bawa Muhammad bin Abdullah dalam keluarga kita. Tuan-tuan sekalian, ya, keldai yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'dah waktu dia nak pergi ke Mekah untuk ambil barang, untuk ambil apa dia anak susuan tu, dan juga nak beli bekalan makanan daripada pekan-pekan besar pergi ke Mekah. Keldai Halimatus Sa'dah paling lambat sekali. Keldai yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'dah suami dia paling lambat sekali bergerak. Sehingga kan kawan-kawan dia kata apa? Kawan dia kata apa? Awaklah lambat sangat keldai hang ni. Sebelum bawa balik Nabi Muhammad SAW tu. Bila bawa balik Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, keldai yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'dah dan Nabi Muhammad SAW potong habis kawan-kawan dia. Sampai kawan-kawan saya ungkapkan, tuan-tuan boleh baca sendirilah. Ungkapan dia tak seronok bila sebut. Alat Arab jahiliah, mereka tidak ada didikan akhlak. Dia mencelakakan Halimatus Sa'dah. Ya, celaka engkau wahai putri Halimatus Sa'dah. Ya, engkau lebih jauh. Yang sebelum ni hang yang paling lambat sekali. Dia kata macam tu. Hari tu ni hang paling lambat, ni kali ni yang paling. Maknanya apa? Kesan keberkatan Nabi Muhammad SAW. Maka Halimatus Sa'dah dia takut orang dengki. Sebab tu, tuan-tuan, maksud definisi orang dengki ni, tuan-tuan, apa maksud dengki? Hasad ni apa? Tuan-tuan boleh tengok dalam Mu'jam Mufrad ataupun dalam Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami'. Itu kamus bahasa Arab. Ya, dalam mendefinisikan hasad, iaitu orang yang hasad ni apa maksud dia? Dia nak menghilangkan nikmat yang Allah bagi kepada seseorang itu. Ya, orang ni dia ada duit lebih, dia dengki. Dia tak mau bagi orang tu duit lebih, contohnya. Dia buatlah kerja halal. Dia ni suara sedap, contohnya. Dia tak mau bagi dia suara sedap. Dia nak menghilangkan nikmat yang Allah bagi kepada seseorang. Itu dengki, orang punya hasad. Ya, itu hasad orang panggil. Ya, dia tak mau, dia nak menghilangkan nikmat yang Allah bagi kepada orang lain. Baik, habis di situ. Kemudian sejak itu baginda hidup bersama ibunya hingga umur 6 tahun. Maknanya umur 6 tahun Halimatus Nabi SAW duduk dengan Siti Aminah, yang ni mak Nabi. Baik, untuk mengingati suaminya telah meninggal dunia. Untuk mengingati suaminya yang telah meninggal dunia, Aminah merasa perlu berziarah di makam Abdullah di Yasrib. Tuan-tuan ingat dah cerita ni? Abdullah, ayah Nabi SAW, dia ni orang meniaga. Dia bukannya goyang kaki, dia orang meniaga, orang berusaha. Ya, dia asal daripada Mekah. Dia pergi ke Syam, ya, dia meniaga pergi ke Syam, dia patah balik sampai ke Yasrib. Dia cedera, bukan cedera, dia dapat penyakit. Dia penyakit sehingga dia meninggal dunia, wafat di mana? Di Yasrib. Yasrib di mana? Di Madinah Rasulullah SAW, hari ini di Madinah. Dulu nama dia Yasrib. Maknanya kubur atau makam ayah Nabi di Yasrib, bukan di Mekah. Ya, di Yasrib. Maka tuan-tuan, apabila Nabi SAW patah balik ataupun dijaga oleh ibu kandungnya, ya, dijaga oleh ibu kandungnya Siti Aminah tu, maka Siti Aminah pun duk teringat, kita pun dah lama dah tak balik tengok, pergi ke Yasrib tu, pergi tengok makam ataupun kubur ataupun menziarahi makam apa dia ayah kita, ayah hang ni Muhammad. Di bahasa kita bagi senang faham tak? Lama ni, contoh kita lama tak balik kampung ni kan, lama tak balik kampung ni, balik-balik jom kita pergi ziarah kubur tu, kita pergi sedekah Fatihah, macam itulah. Kemudian buat keputusan
untuk jom kita pergi ke Yathrib untuk menziarahi kubur ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meninggalkan Mekah untuk menempuh perjalanan yang jauh mencapai 500 km. 500 km tuan-tuan, bukan dekat jauh ni, 500 km. Siapa yang ikuti juga ni? Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Siti Aminah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Muhammad SAW turut menyertainya bersama pembantunya Ummu Aiman dan Abdul Muttalib. Tambah seorang lagi, Ummu Aiman nama dia. Ummu Aiman. Maknanya ada 4 orang lah. Nabi Muhammad, Ummu Aiman, Abdul Muttalib dan Siti Aminah. 4 orang ni daripada Mekah pergi Yathrib. Untuk apa? Tujuan untuk menziarahi kubur ayah Nabi SAW. Baik. Di Yathrib mereka tinggal selama sebulan. Selepas itu mereka pulang dalam perjalanan pulang. Maknanya bila Nabi dah habis menziarahi maqam ayah Nabi Muhammad SAW, dah habis sebulan duduk di Yathrib tu, maka Aminah pun menderita sakit sehingga menyebabnya tidak mampu meneruskan perjalanan pulang. Padahal perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Maknanya apa? Tak sampai dekat Mekah lagi, mak Nabi Allah bagi ujian sakit. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah ni celek mata ayah dah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, umur 6 tahun, 3 tahun dan 4 tahun tu dijaga oleh Syekh Halimatul Sa'diyah. Bila mai umur 6 tahun, baru berapa tahun dia duduk dengan mak kandung ni. Balik pergi ke Yathrib, tengok kubur ayah Nabi SAW sebulan. Bila sampai di dalam perjalanan nak balik ke Mekah, Allah bagi ujian dekat mak Nabi, khususnya kepada Nabi SAW. Mak Nabi sakit lah. Mak Nabi tak sihat, mak Nabi sakit. Padahal perjalanan itu masih jauh. Akhirnya Aminah meninggal dunia di Abwa, sebuah kampung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Tuan-tuan boleh tengok dalam sirah Ibnu Hisham, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Talqih Al-Mafhum, cerita tentang kematian ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini ujian. Mak meninggal tuan-tuan, bukan mak saudara, bukan mak long, bukan mak ngah, mak sendiri ni. Mak kandung sendiri. Meninggal dunia di Abwa. Ingat maqam ibu Nabi Muhammad SAW di Abwa, perkampungan itu di antara Mekah dan Madinah. Mekah di Madinah. Baik. Tuan-tuan, apa hikmah di sebalik ni? Sebab tu bila kita baca sirah, kita nak tahu hikmah. Sebab hikmah tu, kebijaksanaan dalam sirah ni untuk kita yang masih hidup ni. Bukan kita tahu saja cerita. Kita nak tahu hikmah dia untuk apa? Untuk kita ni, hak masih hidup ni. Rasulullah dah tinggal kita 1400 tahun dah. Hikmahnya apa? Hikmahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan bawa satu benda yang besar. Nak bawakan kamu akan bertemu dengan sanak saudara kamu sendiri satu hari nanti. Adik-beradik kamu sendiri yang akan menjadi penentang utama dalam penyebaran risalah tauhid ini. Maknanya apa? Allah sedang mendidik kesabaran kepada kehidupan Nabi. Sabar. Dia pada kecil lagi hang kena sabar wahai Muhammad. Begitu juga dalam benda yang besar, sabar. Dalam benda yang besar nak bawa benda yang benar ni tuan-tuan, bukan semua orang suka. Betul tak tuan-tuan? Nak perbetul daripada benda yang salah ke benda-benda betul. Kadang-kadang tu yang duk kata hang lah sahabat sehidup aku, hang lah sahabat dunia akhirat. Bila kita cerita benda betul, kadang-kadang dialah yang menjadi penentang utama kita. Sebab apa? Mungkin tak kena dengan selera dia, contohnya. Mungkin tak kena dengan tok guru dia, contohnya. Mungkin tak kena dengan pegangan dia sebelum ini. Kita dah kata pegangan tu salah. Dia kata tak. Sebab apa salah? Kita pun dah terang bukti, dalil, hujah dan sebagainya. Dia lagi bertegas dengan prinsip dia. Maka dia pun tak berkawan dengan kita. Sabar. Sebab tu dalam urusan besar ini, Allah SWT sedang mendidik Nabi. Bahkan kita ini nak bawa benda yang besar, kadang-kadang kita perlu membayar harga yang mahal. Ramai orang yang berpegang kepada prinsip, dibuang dalam negeri, orang tak suka di pulau. Bahkan Syekh Qutub dalam Fi'il Al-Quran, Profesor Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Al-Mawdudi, seorang pentokoh dia, Abu Hasan Ali An-Nadwi, Fathiyakan, seorang gerakan Syekh Hawa, seorang tokoh gerakan Islam di mana?
di Syria tuan-tuan, dibuang dan sebagainya, di penjara dan sebagainya. Itulah harga yang perlu dibayar apabila dia menggerakkan prinsip, apabila mereka mencakap benda yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Tuan-tuan sekalian, baik. Kemudian dalam pengasuhan datuk yang penyayang, tuan-tuan, bila ibu Nabi SAW meninggal dunia, maka Ummu Aiman, Nabi Muhammad SAW dan Abdul Muttalib, tok wan Nabi. Bukan Abu Talib, jangan silap faham. Abu Talib tu pak saudara. Nama dalam sirah ni kadang-kadang nak serupa ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Kadang-kadang kita duk cerita pasal Abu Lahab, dia duk ingat Abu Jahal. Tak, kita duk cerita Abu Lahab ni. Nama nak serupa. Nah, Abdul Muttalib. Kalau Al-Muttalib adik-beradik kepada Abu Lahab. Ya, adik-beradik kepada Al-Muttalib. Ini nama-nama dalam sirah. Abdul Muttalib meneruskan perjalanan. Takkan nak tinggal cucu dia tengah jalan kot, kan? Abdul Muttalib membawalah cucu dia dan Ummu Aiman, pembantu dalam perjalanan itu, balik ke Mekah. Ke Mekah, tuan-tuan. Dan Nabi SAW wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Mekah. Nabi dibawa pulang ke Mekah oleh Abdul Muttalib, merasa simpati terhadap cucunya yang telah lama yatim itu semakin bertambah. Tuan-tuan, cucu ni sayang sungguh. Minta maaf, Tok Wan ni tuan-tuan, sayang sungguh kat cucu dia. Abdul Muttalib ni dahlah sayang, tuan-tuan, dengan kematian anak Abdullah yang dia sayang itu. Abdullah tu, ya, yang dia sayang itu, tinggallah cucu seorang Muhammad. Tengok-tengok mati pula mak dia, lagi bertambah simpati dan kesian dekat cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, darah daging dia sendiri. Ya, musibah baru kematian Aminah yang menimpa cucunya itu menyebabkan luka lama kematian Abdullah terbuka kembali. Tuan-tuan ingat dalam sirah, tuan-tuan, Abdul Muttalib pernah mengungkapkan bahawa anak yang paling kusayang adalah Abdullah. Nah, ayah Nabi itu, tuan-tuan, itulah anak Abdul Talib yang paling dia sayang, yang paling maknanya anak paling dengar cakap, orang panggil anak yang paling dia sayang, Abdullah, ayah Nabi SAW. Ya, rasa kasihannya terhadap Nabi SAW begitu hebat, hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya terhadap anak-anaknya sendiri. Maknanya, tuan-tuan, ya, Tok Wan ni dia sayang melebihi anaknya sendiri. Tu dia. Ya, kita harus tengoklah, tengok kita pun tak apa dah. Ada mana yang ada cucu, tuan-tuan, dia sayang cucu tu lebih pada anak dia. Dia sayang cucu dia tu lebih pada anak dia. Baik. Sekuat tenaga dia bertekad tidak akan membiarkan cucunya hidup terlantar sebatang kara. Dia takkan biarnya. Sebab Muhammad ni darah daging aku, cucu aku, dan anak zuriat yang paling kusayang Abdullah. Aku takkan biar dia sebatang kara. Ya, bahkan dalam banyak hal cucunya itu lebih dia dahulukan berbanding anak-anaknya sendiri, kata dia. Ya, dalam ini dia sebut, ya, lebih dia sayang daripada bal yu'thiruhu 'alal auladu, lagi sayang daripada anak-anak dia. Ini cerita dia. Namun menurut Ibnu Hisham menyatakan bahawa ada sebuah tempat rehat yang diletakkan berdekatan Kaabah. Ya, dalam riwayat Ibnu Hisham, ya, ada sebuah tempat di dekat dengan Kaabah untuk Abdul Muttalib. Anak-anaknya selalu duduk di sekeliling tempat rehat itu. Jika tidak ada di situ, kalau Abdul Muttalib datang, mereka segera bangun untuk menghormatinya. Cerita dia macam ni, tuan-tuan. Dalam satu riwayat Ibnu Hisham, dekat Kaabah tu, tuan-tuan, ada satu tempat. Tempat tu khusus untuk Abdul Muttalib, ya. Siapa tak boleh duduk dalam tu. Macam dalam satu majlis, tuan-tuan, kursi baris ke depan tu dia tulis tu VVIP, very very important person. Betul tak? Jangan duduk main-main sampai letak pergi duduk dalam tu. Dia tak boleh. Hak tu VVIP saja. Baris kedua tu VIP, V tu kurang satu, very important person. Penting juga tapi kurang penting. Hak perasmi tu, hak VIP hak duduk depan sekali. Jangan duduk pandai-pandai kita pergi duduk depan lah. Sebab kita bukan VVIP dan sebagainya. Nah, di Mekah, di Kaabah ada satu tempat khusus untuk Abdul Muttalib. Siapa tak boleh duduk tuan tu? Siapa tak boleh duduk tuan tu? Sebab apa? Abdul Muttalib ni dia jaga, tuan-tuan, kawasan Kaabah tu. Tuan-tuan tengok dah, tuan-tuan ingat tak cerita, ya, perbincangan di antara Bani Abdul Dar dengan Bani Abdul Manaf.
Ketika mana kewafatan Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya, Al-Muttalib. Tuan-tuan boleh tengok dalam sirah tu, dia berbincang, siapa nak jaga Kaabah ni? Ya, pengurusan ibadat, pengurusan haji dan sebagainya, siapa nak jaga Kaabah ni? Bila duduk bincang, di antara dua bani yang besar ini, yang mendominasi Mekah, tuan-tuan, Bani Abdul Dar dengan Bani Abdul Manaf. Bila dipadu bincang, kita bagi dekat Bani Abdul Manaf. Ya, siapa Bani Abdul Manaf ni? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ni, susu jalurnya ialah Abdul Muttalib, Al-Muttalib, dan seumpamanya. Ya, Hisham dan sebagainya. Nah, ini di antara susu jalurnya. Kenapa? Kerana ada kedudukan mereka. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, minta maaf, Bani Abdul Manaf ni dia ada kedudukan tersendiri dalam masyarakat orang Arab Mekah. Ya, mereka Bani yang mendominasi. Ramai tokoh-tokoh yang keluar daripada Bani Abdul Manaf. Nah, tuan-tuan boleh ingat dalam satu hadis yang sahih, Nabi pernah bagi tahu bahawa kalau kamu nak pilih pemimpin di kalangan bangsa Quraisy. Orang yang anti hadis, ya, seperti orientalis dan seumpamanya, Job Sketch, Goldziher, ini nama-nama anti hadis, orientalis, orang barat. Mereka mengkritik hadis Nabi SAW, khususnya hadis tu. Dia berkata apa? Tengok Muhammad, dia taksub kepada Quraisy dia. Tengok Muhammad, dia nak pilih pemimpin, dia pilih pok-pok dia saja. Jangan silap faham hadis. Sebab tu kalau nak memahami hadis, nak memahami nas, perlu melihat kepada tafsiran para ulama yang muktabar, yang ada autoriti dalam bidang tersebut. Ingat, ini bidang dia. Jangan kita pandai-pandai kacau bidang orang lain. Para ulama hadis menyebut bahawa apabila mensyarahkan hadis yang sahih itu, apabila kamu nak pilih dari kalangan bangsa aku, kenapa para ulama menyebut bahawa bangsa Quraisy mendominasi? Kerana mereka mempunyai kekuatan di kalangan orang Arab Mekah. Ya, mereka ada majoriti, mereka ada tokoh, mereka ada pengikut yang ramai. Patut ambil Quraisy. Itu maksudnya. Bukannya Nabi taksub dengan orang Quraisy, jangan. Ya, jangan kita silap faham. Rujuk kepada syarah yang muktabar. Ya, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, kembali kepada sirah, ya. Kemudian bila dipendekkan cerita, ya, Abdul Muttalib tak duduk lagi dekat situ. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi duduk dekat tempat tu. Tu nak jadi cerita tu. Nabi SAW pergi duduk dekat tempat tu. Yang tempat tu tak boleh siapa duduk. Nabi pergi duduk. Waktu tu umur Nabi berapa? Bukan 26 tahun, bukan 16 tahun. Umur Nabi sekitar 6 ke 7 tahun macam tu. Ni peristiwa ni. Bila Nabi pergi duduk, tuan-tuan sekalian, bapa-bapa saudara Nabi SAW, maknanya adik-beradik Nabi, ya, ataupun adik-beradik Abdul Muttalib, marah Nabi SAW. Berkata, hang dengan duduk tu tempat khusus Abdul Muttalib. Ya, kemudian tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Oh, ni mahal ni tuan-tuan. Abdul Muttalib kata apa? Abdul Muttalib sebut, dia kata, biarkan anakku ini di sini. Mari dah tuan-tuan ni. Biar anakku di sini. Da'wa ibni hadha, fa wallahi innalahu la sya'nan. Ini ungkapan Abdul Muttalib. Dia guna bahasa Nabi, dia guna bahasa kepada Nabi, dia bahasakan anak dia, bukan cucu. Makna sayang sungguh. Sayang sungguh. Dia bukan guna bahasa cucu. Dia kata, biarkan anakku ini duduk tang ni, jangan duduk halau dia. Sesungguhnya masa hadapan yang gemilang ada di tangannya. Maknanya Abdul Muttalib dia dapat kesan bahawa cucu dia ni satu hari nanti akan jadi orang hebat. Akan jadi orang hebat. Tuan-tuan, anak-anak kita pun tuan-tuan, ya, seorang ayah dia dapat tahu, ya, anak kita ni ada anak kita ni yang dia ni bagus akhlak dia, pandai hormat orang, cerdik pula, bersungguh-sungguh pula dan sebagainya. Kita betul besar esok akan jadi seseorang satu hari nanti. Ayah tu dia dapat tahu dah, dia dapat kesan dah bahawa satu hari nanti dengan cara sikap macam ni, kesungguhan hang hormat orang tua, hang pandai bersembang dengan orang, ya, komunikasi hang baik, ilmu hang ada, insya-Allah satu hari nanti hang akan jadi orang yang berbakti kepada masyarakat. Ayah dia akan dapat tahu, ya, walaupun mungkin dia tak habaq macam tu ke anak dia, tapi orang panggil apa, ya, hati, lubuk hati ni kita dapat kesan. Kita tahu dah, dengan cara tindakan dan sebagainya. Abdul Muttalib dapat kesan cucu dia. Ya, Muhammad ni satu hari aku tahu
Dia akan jadi orang hebat satu hari nanti. Dia akan jadi orang yang bernilai satu hari nanti. Siapa yang cakap ni? Iaitu Abdul Muttalib, ya, ayah Nabi kita tok wan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita sedikit tuan-tuan sekalian sekitar ya umur Nabi 6 ke 7 tahun. Tuan-tuan sudah masuk Isyak. Saya berhenti dekat itu dulu ya, perkongsian sirah saya pada malam ni. Insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang kita akan teruskan pembacaan sirah kita, iaitu pada bab cerita tentang bapa saudara yang berusaha melindungi sekuat tenaganya. Maknanya kita nak tahu pula, lepas Abdul Muttalib, siapa pula jaga Rasulullah? Dah tuan-tuan ni, kita mengaji sirah tuan-tuan ni 700 muka surat lebih ni, tak tahu bila habis. Tak tahu bila habis. Ni baru umur 7 tahun ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedikit demi sedikit, kita bukan masuk periksa pun. Tak kena mengapai pun. Cuma yang penting adalah untuk kita mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dekat tu dulu ya, perkongsian sirah pada malam ni. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.